Okay, baiklah, buku ini lebih kepada bercorak, baca pun kita dah tahu ialah lebih kepada kepimpinan. Okay, nanti saya akan cuba kupas juga apa yang ada yang terkandung dalam buku ini. Baiklah, buku ini telah ditulis oleh John C. Maxwell, merupakan penulis buku yang berkaitan dengan kepimpinan. Kalau dilihat di situ banyak buku-buku yang dia tulis dan terbitkan, semua tentang kepimpinan, bagaimana nak menjadi leader yang baik, macam mana nak jadi leader yang berimpak tinggi dan berkesan. Okay, so saya baca salah satu buku ini, okay, 360 Leader, bagaimana kita nak, keyword di sini adalah influence, nak mencari pengaruh, mencari follower apabila kita menguruskan sebuah organisasi. Baiklah. Okay. Dalam buku ini dia ada beberapa perkara atau beberapa bab, beberapa section, iaitu yang ingin diketengahkan ialah tentang 7 mitos, 7 challenges, okay, 9 lead up principles, 7 lead across principle, 7 lead down principle dan 5 value yang ada untuk kita lead sesuatu organisasi. Okay, dalam buku ini dia tidak mencerita secara langsung apabila kita menjadi ketua di atas. Okay, nah nanti saya cuba kupas. Okay, who we are, siapa kita? Menurut Maxwell, kita tidak perlu berada di jawatan yang tinggi untuk memimpin sebuah organisasi. Kita boleh memimpin pada jawatan atau posisi semasa kita. Okay, so bermakna kat sini maknanya kita tak perlu nak jadi pengarah, tak perlu kita nak jadi timbalan pengarah sebab kita belum sampai pada keadaan itu. Walaupun kita berada di posisi penolong pengarah pun kita masih boleh lead. Okay, masih lagi boleh kita menguruskan sebuah sama ada unit ataupun sesuatu organisasi. So pernah dengar middle leaders? Yang itu ada dalam salah satu modul 1 dalam TS25. So dalam konten modul 1 TS25 banyak diambil daripada buku ini. Okay, yang pertama sekali ialah pemimpin pertengahan. Iaitu kita ni lah pimpin, walaupun kita tidak berada pada pos KPP, KPPK, tapi kita still boleh lead. Okay, nanti saya bagi contoh. Okay, so nanti dalam topik yang lain pun ada juga dalam modul 1 dalam TS25. Okay, dalam 7 myth, okay, ataupun 7 mitos yang selalu terfikir-fikir oleh setengah orang ialah tentang boleh ke saya nak pimpin walaupun saya tidak berada di atas. Okay, itu yang selalunya kita sentiasa berfikir, okay, yang bermain. Ikutkannya tidak semestinya kita berada di atas, okay, sesuatu yang saya, tapi kita still boleh lead. Okay, macam contoh, saya bagi contoh Ustaz. Ustaz menguruskan PKSK. Okay, dekat situ Ustaz adalah lead dari peringkat unit. Okay, di atas dia ada Puan Syariza, di bawah mungkin ada pegawai meja yang menguruskan. Di situ yang kita kata middle leaders, iaitu Ustaz itu sendiri pun telah mengetuai, okay, menguruskan, okay, sesuatu bidang kerja yang dia perlu buat. Okay, so dalam mitos ini maknanya kita tak perlu berada di atas untuk kita lead. Okay, begitu juga dengan destination myth. When I get to the top, then I learn to lead. Maknanya tak semestinya kita berada di atas baru kita nak belajar untuk memimpin atau mengurus, tidak. Tak semestinya. Okay, influence leads. Okay, kalau kita di atas baru orang akan ikut kita, tak semesti. Okay, itu adalah satu mitos. Okay, bila kita berada di atas, kita akan dikawal. Okay, maknanya kita selalunya I'll be in control. Maknanya dekat sini bila kita atas kita akan kontrol semuanya. Tidak. Lagi besar organisasi, lagi besar isu, okay, lagi banyak lagi perkara-perkara yang kita tak kawal. Okay, kalau kita buat keputusan pun, kalau kita berada di atas, contohnya pengarah sendiri, okay, di atasnya ada lagi orang yang akan kawal keputusan yang dia buat. So maknanya kita tak akan kontrol 100%. Kuasa mutlak tak ada pada kita. Okay, ada pada orang di atas. Apabila besarnya sesuatu organisasi, besar lagi tanggungjawab yang kita pikul, masih kita tidak boleh mengawal keadaan tersebut. Okay. So tu freedom myth, itu tadi saya masukkan juga. Maknanya kita still masih lagi berpegang kepada limitation yang still kita kena ikut.
Maknanya kita tidak beratas, kita ada power semuanya. Okay, potential me, then I can reach my potential, I'm not the top leader. Maknanya kat sini dia anggap bahawa dia tidak akan mencapai potensi diri dia kalau dia tidak berada di atas. So maknanya dia kena ada ke atas baru dia akan ada potensi diri. Sebenarnya tidak. Okay, tak perlu kita nak kena berebut satu jawatan yang makin lama makin kecil kan, bentuk piramid kan. So jadi makin tinggi jawatan makin sikitlah orang nak dapat, tapi kita boleh still lead pada keadaan kita sekarang. Okay, dan juga mitos terakhir ialah I can't get to the top dan I won't try to lead. Maknanya dia tak naik atas, saya tak jadi KPP buat apa saya nak lead, tak boleh. Okay, even kita berada di level PT ataupun PT sendiri, still masih kita boleh lead sesuatu organisasi. Okay, dalam leadership dia ada 5 level leadership. Kita berada di mana? Okay, adakah kita berada di level 1 sehingga level 5? Level 1 ialah berdasarkan position. Maknanya orang hanya mengikut kita disebabkan mereka terpaksa. Okey, jika begitu, maknanya kita ni jikanya macam contoh saya adalah KPP, bermaksud kalau orang hanya perlu ikut saya kerana mereka terpaksa, maknanya saya berada di level 1 dalam leadership. Okey, yang kedua ialah level kedua, jika orang itu menjadi follower kita sebabkan mereka nak. Okey, itu adalah level kedua. Okey, dari segi permission. Production, mereka mengikut kita disebabkan kita ada buat sesuatu ke atas organisasi. Mana orang akan ikut kita. Ini follower lah. Okey, yang saya maksudkan awal tadi tentang influence tadi. Okey, yang level keempat ialah people follow because of what you have done for. Maknanya apa yang telah kita buat dekat orang lain, macam sub-coordinators kita. So maknanya orang akan ikut kita. Orang akan respect kita. So maknanya kita berada di level 4. Dan akhir sekali level 5 dalam leadership, di mana orang mengikut kita disebabkan siapa kita dan apa yang kita present. Ini selalunya pada ahli politik lah. Maknanya dia macam contoh Tun Mahathir. Okay, kita tengok dia adalah seseorang yang dia dan sebagainya dia bawa diri dia. So maknanya dia berada pada level 5. Okay, level 5 dalam leadership. So bila kita menjadi seorang pemimpin ataupun yang bila kita lead, kita perlu tahu orang ikut kita sebab apa. Okay, sebab dalam leadership ni ialah kita perlu ada follower. Begitu juga guru besar atau pengetua di sekolah. Mereka perlu ada follower, iaitu cikgu-cikgu. Okay, kalau cikgu-cikgu tak ikut dia, so dia susahlah nak dapat kepercayaan, susah nak buat aktiviti sebab semua tak nak ikut dia. So kita perlu berada di level mana? Okay, setakat mana kita perlu achieve level tersebut. Macam saya di sekolah, mereka mungkin ikut saya sebab saya guru besar. Mereka kena ikut. So berdasarkan position saja. Maknanya dia tak suka saya sebab dia guru besar, ikut je lah. So maknanya dia meletakkan saya pada level 1. So saya masih lagi tidak boleh sampai pada level 5. Saya masih lagi tidak boleh sampai ke level 4. Mungkin level 1, level 2. Okay? Ataupun sikit je level 3. Okay, kat situ. Sebab apa yang saya buat pada sekolah, itu sebab mereka akan ikut saya. Okay, so kita perlu tahu dekat mana level kita. Kita ni berada di mana. Okay, adakah sekadar ikut sebab kerana terpaksa? Okay, adakah memang betul dia adalah idola kita ke, ataupun kita suka dengan cara cara dia mentadbir atau mengurus organisasi. So kita tahu, oh dia ni level 4 ni, sebab apa? Okay, ini adalah level-levelnya. Okay, baiklah, saya teruskan dengan 7 cabaran. Apakah cabaran yang dihadapi dalam kita nak mengurus sebuah organisasi? Okey. Yang pertama di sini kita lihat present being caught in the middle. Apa yang kita dapati bila kita mengurus. Contohnya lah kalau macam Ustaz atau saya nak menguruskan TS dan sebagainya, ialah kita susah nak ada power, kita susah nak ada authority, kita susah nak buat keputusan. Okay, dan akses beberapa sumber sebab kita berada di tengah-tengah. Okay, walaupun kita nak lead sesuatu, tapi kita masih merujuk pada orang atas. Okay, makna kuasa penuh tak ada pada kita lagi. Still lagi dikawal oleh orang atasan. Okay, maknanya bidang kuasa kita adalah terhad. Okay, begitu juga dengan frustration dalam kita nak mengurus ni. Contohnya ialah leader yang tidak efektif.
Okay, leader yang tidak efektif, contohnya leader yang tak ada vision. Okay, ketua ataupun pemimpin yang tak ada vision, tak competent, okay, selfish, okay, ada juga leader yang jenis chameleon, okay, tidak boleh dijangka, okay, political, dan juga yang jenis ada juga leader yang suka ataupun kawal atau ganggu kerja kita tengah buat, ada je benda yang tak kena. Okay, itu pun adalah satu challenge lah bagi kita. Okay. Kemudian ni vision challenge. Okay. Kemudian untuk challenge yang ketiga ialah multi-hat challenge. Okay, di sini adalah one head, many hats. Maknanya kita satu orang tapi kita buat banyak tugasan. Okay, itu adalah salah satu cabaran lah. Okay, macam contoh ianya kadang-kadang nampak macam kita ni multitask tapi sebenarnya ianya kadang-kadang membebankan. Okay, untuk kita menguruskan sesuatu perkara. Kemudian dari segi ego, okay, dari segi ego challenge iaitu satu orang kata bagaimana kita nak selalunya kalau kita lihat pemimpin yang berjaya, okay, dia akan nampak 10% iaitu macam konsep iceberg. Dia nampak di atas tapi di bawah orang tak nampak apa yang dia buat. Okay, so maknanya di sini ialah kadang-kadang benda yang kita buat orang tak nampak tetapi benda tu siap. Okay, tetapi bila punya cabaran dia agak tinggilah di situ. Sedar-sedar bendanya siap tetapi orang tak tahu di balik tabir kita struggle nak menyiapkan benda tu. Okay, kemudian fulfillment challenge, leader like front more dan the middle vision tadi. Okay, bagaimana cabaran di mana vision ni leader ni suka berubah-ubah, dia tak tahu apa nak capai, dia tak bersedia, dia tak bersetuju, dia tak faham apa yang dia nak capai. Itu pun menyusahkan kita jugalah. Okay, apabila ada leader-leader yang macam ni. Okay, dekat situ cabaran kita nak memahamkan dia orang. Dan juga influence challenge, leading other beyond your passion is not easy. Benda yang macam kita nak tanggapan orang yang ikut pemimpin tapi sebenarnya dia influence challenge, leading other beyond your passion is not easy. Okay, kat sini bermaksud okay, maknanya dengan adanya jawatan dan kedudukan, saya mahu orang ikut saya ataupun okay, dan juga maaf kat sini silap sikit. Okay, di sini challenge dia ialah dekat sini. Okay, maknanya dekat sini ialah pengaruh. Okay, pengaruh tu perlu ada. Okay, ciri-cirinya ialah perlu prihatin, percaya dan hormat dan boleh didekati dan juga dia adalah admire. Maksudnya kita menyanjung dia lah. Okay, untuk challenge perlu ada lah. Bukan senang untuk kita dapat menjadi seorang yang prihatin, yang percaya, perlu ada rasa dihormati dan juga didekati. Okay, influence yang dimasukkan tadi adalah integrity, nurturing, faith, listening, understanding, enlarging, investigating, connecting dan empower. Ini kena ada lah. Okay, bagaimana seorang leader tu nak bina hubungan dengan atas kepercayaan. Okay, bagaimana dia care about people, dia prihatin, percaya, dia menilai seseorang ataupun coordinators, faham, okay, help other become bigger, bukan membesar badan ya, maknanya dia nak cari potensi dia lah. Okay, potensi seseorang sub-coordinators, bagaimana nak luaskan lagi kemahiran atau skills yang ada, pengetahuan dia ada. Okay, membantu dalam nak menyelesaikan permasalahan yang timbul dan juga bagaimana membina hubungan yang positif dan juga memberi empowerment, okay, kepada kuasa untuk dia lead sesebuah tugas ataupun organisasi. Okay, dalam buku ini juga menerangkan tentang ciri-ciri lead across dan lead apa satu lagi tadi, lupa dah.
Lead up, lead across dan lead down. Okay. Maknanya apabila kita berada di pemimpin pertengahan, kadang-kadang kita kena lihat ke atas dengan pemimpin di atas. Okay. Untuk kita lihat pemimpin di atas, kita perlu, dia ada prinsip. Okay. Dengan kita punya leader di atas. Contohnya macam saya, mungkin saya melihat bagaimana Cik Megat, Puan Syarizah, okay, bagaimana kita nak orang kata memimpin dari pertengahan untuk lihat lead up ke atas. Okay, lead yourself exceptionally well, listen your leader loud, be willing to do others won't. Okay, do more than manage. Maknanya kat sini kita kena tahu apa beza manage dan apa beza lead. Manage ialah kita handle lebih kepada proses. Okay, kita lebih kepada pengurusan kepada sesuatu proses, tetapi lead lebih kepada manusia. Bagaimana kita nak handle manusia. Okay, invest a relation chemistry. Maknanya kat sini hubungan. Okay, kena ada kepercayaan, hubungan yang baik dengan orang di atas. Okay, kemudian be prepare every time you take your leader's time. Maknanya kat sini kita perlu tahu bila kita mengambil masa leader di atas. Contohnya, macam contoh saya nak jumpa dengan Puan Syarizah. Jadi saya tidaklah buta-buta terus pergi jumpa. Okay, cara saya nak mengurus kerja saya ialah saya kena prepare. Okay, apa yang saya nak bentang saya dah mesti prepare dah. Dari segi tugasannya, dari segi bahannya, infonya, dan juga kalau ada isu saya dah sediakan ataupun readykan cara penyelesaian sesuatu tugas itu. Maknanya kita dah ada idea how to overcome isu tu. Apabila berjumpa dengan Puan Syarizah akan bantu lagi untuk kita menambah ataupun memberi beberapa option untuk menyelesaikan isu. So maknanya kita jangan ambil masa dia dengan baru kita pergi jumpa kita punya bosses ataupun kita punya ketua, just kita mengharap apa dia nak bagi saja. So buang masa. So kita kena prepare benda tu. Okay, so kita tahu bila kita nak push forward dan bila kita nak back off. Maknanya dengan bos ni bila kita nak bergerak ke depan dan juga bila kita nak let back. So kita kena tahu bila, when. Okay, untuk kita bring forward sesuatu dan bila kita nak stop dulu. Okay, this thing jangan kita present dulu dan sebagainya. Become a go-to player bermaksudnya role play kita lah. Okay, macam mana kita nak faham tugas kita, bagaimana kita nak tahu tugas kita ni, peranan kita dalam sesuatu organisasi. Okay, itu penting dan juga be a better tomorrow than you are today. So kita kena jadi orang yang lebih baik esok ataupun lebih orang kata macam lebih bersedia daripada semalam lah. Maknanya hari esok adalah lebih baik daripada hari ini. So mungkin hari ini ada perkara-perkara yang kita buat tak betul ke, so kita cuba perbaiki pada masa yang akan datang. Okay, so untuk lead across pula, bagaimana kita bersama dengan rakan setugas kita, bagaimana kita nak lead. Okay, ini yang saya akan kata contoh tu tadi, macam contoh PKSK Ustaz, macam contoh Nadia, Puan Nadia menguruskan pengurusan bas, itu pun lead, sebenarnya dia lead. Okay, sebab dekat atas dia ada ketua lagi, iaitu Puan Syarizah, ada Encik Megat. Okay, tapi dia nak lead, bagaimana nak lead dengan colleagues, macam mana dia nak pengurusan dia antara rakan sekerja. So kena faham, kena practice dan complete leadership loops. Leadership loops ialah perlunya caring, perlu ada learning, perlu appreciating, penghargaan, contributing, kemudian verbalizing, leading dan juga succeeding. So perlu adalah loop tu. Okay. Kemudian be a friend, avoid office conflict, tu biasalah. Bukan konflik politics, ini biasalah ada dekat mana-mana pejabat. Okay, expand your circle, acquaintance, okay, kenalan dan sebagainya. Let the best idea win. Contohnya macam pengurusan bas tu, tiba-tiba ada idea kita tapi ada idea yang lebih bagus daripada, walaupun kita lead tapi kita ambil idea yang terbaik. So jangan kita anggap kita ni ketua, kita menguruskan satu perkara tu, kita je yang betul. Tidak. Kadang idea kawan kita lebih bagus, kita ambil saja. Tak ada masalah sebenarnya. Okay, sebab kita nak pastikan perjalanannya lancar. Okay, don't pretend you are perfect. Maksud dari sini kita jangan anggap yang kita ni bagus dengan semua perkara. Okay, sebenarnya kita tidak. Kadang-kadang pengalaman Ustaz lebih lagi daripada pengalaman saya. Pengalaman Faiz lebih lagi daripada saya. So, kita jangan anggap kita ni bagus semua. So, tak ada masalah untuk kita bertanya pengalaman ataupun cara kita nak buat.
Okay, bagaimana pula kita nak lead down? Okay, 7 prinsip dengan kita punya follower, sub-coordinators kita. Macam contoh di peringkat mungkin dengan Puan Syariza dan Cik Megat, bawahnya ialah lead down ialah kepada kami lah, penolong pengarah. Bagaimana? So kalau di peringkat saya, penolong pengarah ke bawah, so kita kena berurusan dengan pembantu takbir, kita nak berurusan dengan driver, bagaimana. So bila di level bawah caranya pun berbeza. Kena slow through the halls, maknanya kita perlu satu, kena tahu keupayaan dia. Kita kena tahu sejauh mana pengetahuan dia, pemahaman dia tentang satu tugas. So kita jangan anggap dia tahu semua benda, tapi kadang-kadang ada juga dia tak tahu. Okay, see everyone as a 10, maknanya kita lihat dia pada skala 10. Maknanya kita kena anggap dia 10, dia tahu semua dulu. Okay, bila kita tengok dia tak boleh buat, baru kita scalekan dia. Dia di sini, apa yang perlu kita buat dekat dia. Kita bagi info dekat dia, kita bagi bimbing dia dan sebagainya. Okay, develop each member as a person. Okay, maknanya kat sini kita perlu beri bimbingan lah, jangan kita biarkan saja. Okay, place the people as strength zone. Kat sini kita lihat apa kekuatan dia. Okay, kekuatan orang bawah, subcoordinates kita. Okay, letakkan dia pada tempat yang betul. Kalau macam contoh saya ni terror tahu tentang ICT, boleh letakkan saya di sini, jangan letak saya di bahagian makanan pula, uruskan makanan. Mungkin saya tak tahu nak order makan yang mana sedap dan baik, dia belasah saja. So kita kena tahu di mana kekuatan subcoordinators kita. Okay. Kemudian model the behavior your desire, transfer the vision, pemindahan kepada vision. Maknanya kita nak bagi tahu bahawa apa vision kita kepada orang bawah. Okay, dan juga reward for result. Maknanya kita kena hargai tak semestinya nak kena bagi barang ke apa, tidak perlu. Okay, penghargaan boleh diberi dengan pelbagai cara. Okay, dan juga ikutkan dia tidaklah sesuatu yang besar. Okay, cukup dengan memahami cukup sekadar dengan penghargaan tugas yang dia telah buat. Okay, tak perlu nak beli barang makan ke apa ke tidak, just kita acknowledge kerja buat yang telah mereka lakukan. Okay, so buku ini pada saya secara keseluruhannya dia banyak kena dalami dari segi karakteristik. Okay, sebab setiap topik, even though kalau dalam pada satu prinsip ini macam reward result, dia banyak ciri-ciri lagi yang perlu kita kena tahu. Okay, dia bukan sekadar satu buku yang bagi saya ianya mudah untuk kita faham, kerana pada satu topik, pada satu prinsipal dia tidak terangkan panjang jela sampai 3-4 muka surat. Tidak, kadang-kadang ada 2 muka surat saja dan ianya mudah difahami. Okay, dan juga banyak pengisiannya ialah diceritakan berdasarkan pengalaman penulis itu sendiri. Okay, contoh-contoh yang diberikan juga berkaitan dengan rakan-rakan yang ada di sekeliling, okay, dan juga isu-isu yang berlaku dalam sesebuah organisasi lah. Sebab sini dia banyak bidang perniagaan. Okay, dia melibatkan Bill Gates dan sebagainya. Okay, so buku ni dari segi laras bahasa tidaklah terlalu sukar, tak adalah perkataan-perkataan yang terlalu bombastik. Okay, cuma kena ada certain words lah yang mungkin ada yang tak faham, kita kena check lah balik. Okay, mungkin penggunaan bahasa-bahasa perniagaan yang kita kena refer balik. Okay, so bagi saya buku ni sebanyak 356 muka surat ni boleh dibaca untuk kita faham bagaimana kita nak menjadi leader secara 360, secara all-rounder. Maknanya tak semestinya berada di atas, kita di mana sahaja pun kita ditempatkan ataupun jawatan kita, still kita boleh lead. Okay, so buku ni bagi saya mudah faham lah, walaupun saya taklah terlalu tassel sangat bab kata Cik Megat, tapi insyaAllah lah bagi saya yang muat 3 ni pun insyaAllah lah bolehlah faham. Okay, cuba memahamkan lah, tapi buka jugalah Google Dictionary tu, Google Translate nak fahamkan. Okay, kemudian value, ni biasalah 5 value yang perlu ada dalam leadership. Okay, maknanya kita kena melahirkan dalam kita menjadi pemimpin, kita perlu melahirkan lagi pemimpin yang lebih baik. Macam contoh
Macam saya dulu di sekolah, saya perlu melahirkan penolong kanan saya yang mampu untuk menguruskan sekolah. Okay, mampu menguruskan sebuah organisasi. Itu tugas pemimpin. Okay. Kemudian ni kita need leaders are needed at every level of the organisation. Maknanya di setiap mana-mana ni perlu ada leader ni. Okay. Dan juga kemudian successful at one level is a qualifier leading the next level. Masuk dekat sini ialah apabila kita berada di sesuatu level kepimpinan itu, kalau kita berjaya pada level itu, kita boleh, insyaAllah kita akan cuba boleh lead pada kepimpinan yang berikut. Macam contoh, kalau kita jadi penolong kanan, kita berjaya uruskan urusan penolong kanan atau urusan contoh PK1 penolong kanan pentadbiran. Kalau kita boleh manage urus benda tu, tak ada masalah nanti kita nak uruskan sekolah sebagai pengetua ataupun guru besar. Okay, good leaders in the middle make better leader at the top. So maknanya kat sini kita apabila kita menjadi middle leaders ni, kita akan cuba menjadi leader yang baik nanti apabila kita naik lagi ke peringkat yang lebih tinggi. Okay. Dan 360 leader possess a quality every organization need. Ni perlulah. Maknanya kat sini leader yang berkualiti pasti semua orang nak lah, okay, dalam sebuah organisasi. Saya rasa itu saja. So bolehlah baca buku ini. Agak mudah untuk difahami seperti saya terangkan tadi. So itu saja dari saya. Kalau siapa nak pinjam buku ni pun boleh. Buku ni ada juga tak silap saya dalam bahasa Melayu. Okay, saya cuba cari dalam bahasa Melayu tapi tak ada dijual. Saya dapat ni pun daripada buku popular. Okay, dalam bahasa Melayu mungkin lebih mudah lagi nak faham lah. Okay, saya cari bahasa Melayu tak ada, tak jumpa. Yang ada dalam bahasa Inggeris. Okay, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.